Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah kita sudah pun masuk ke bulan September. Hari ini 11 September 2022. Jadi saya macam biasalah, saya ni akan live bila saya rasa saya nak live lah. Dan alhamdulillah pada 31 Ogos yang lalu program sambutan kemerdekaan bertemakan Perang Musuh Bisik telah pun berjaya, dan insya-Allah saya akan mengorak setapak lagi di mana saya sedang mengadakan satu kerjasama insya-Allah dengan JKKN Kedah untuk menjadikan ataupun untuk meluncurkan sebuah teater yang masih lagi bertemakan Perang Musuh Bisik. Waalaikumsalam, Muhammad Nizwan. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menonton pada malam ni lah ya. Okey. So sebelum Waalaikumsalam Cik Mak Fuad Don Maca. Okey. Jadi ada banyak perkara yang sedang saya usahakan, khususnya dalam nak menaikkan sejarah negeri Kedah. Saya tak mengatakan bahawa saya seorang saja yang sedang menaikkan sejarah negeri Kedah. Dan mungkin perjuangan saya lebih kepada state centric ataupun perjuangan yang hanya memberi fokus kepada negeri saja. Dan tidak global lah, tidak Malaysia. Tapi haruslah kita semua ingat bahawa setiap kita sebagai anak negeri Kedah bertanggungjawab atas sejarah, atas warisan budaya negeri kita sendiri. Takkan kita nak tunggu orang daripada Johor main angkat 3 perkara tu di negeri kita. Takkan kita nak tunggu orang Pahang mengangkat sejarah warisan negeri kita. Jadi kita lah yang sepatutnya sebagai anak-anak negeri Kedah, kita lah yang sepatutnya berusaha mengangkat sejarah tamadun dan warisan negeri kita. Okey, berkenaan dengan teater tu, saya dalam proses membuat skrip lah dan alhamdulillah pertemuan saya dengan Haji Zainal memberikan banyak manfaat lah, dan saya mendapat banyak nasihat dan tunjuk ajar daripada dia lah. Sebenarnya cerita berkenaan Musuh Bisik ni dia walaupun bersifat Kedah sentrik, tetapi saya tetap tidak melupakan jasa dan bakti orang-orang untuk nenek kita lah daripada seluruh negeri Melayu yang pernah datang berjuang, bukan saja di Semenanjung tetapi di seluruh alam Melayu. Okey. Jadi hari ni kita punya tajuk dia warisan Kedah, di mana manfaatnya lah kepada anak negeri Kedah. Dalam tempoh 2 minggu saya ada ulang alik Pahang dan sebagainya. Jadi saya duk fikir lah kan. Kedah ni dia ada banyak bangunan warisan, dia ada banyak tapak warisan. Malah Kedah ni kita selalu kata kat diri kita, Kedah adalah negeri yang tua, Kedah adalah kesultanan yang paling panjang, Kedah adalah kesultanan yang paling tua, kita mempunyai pahlawan yang hebat-hebat. Tapi di mana kedudukan kita dalam persejarahan Malaysia? Mungkin orang kata apalah Man ni asyik duk fight, asyik duk angkat negeri Kedah. Dia cerita dia, kalau kita tak angkat sejarah negeri kita, siapa lagi nak angkat? Macam saya kata tadi, kenapa kita boleh angkat sejarah Melaka sedangkan kita orang Kedah? Saya bukanlah kata saya anti dengan Melaka, saya bukan anti dengan Johor, tak. Tapi kenapa kita tak mau angkat sejarah negeri kita sendiri? Ini persoalan yang utama. Kenapa kita rasa negeri lain mempunyai sejarah warisan yang lebih hebat daripada Kedah, sedangkan kita tahu dan sedar bahawa Kedah adalah negeri yang tua yang mempunyai banyak sejarah yang panjang. Mana orang-orang Kedah? Mana orang-orang sejarah Kedah? Mana orang-orang warisan? Mana orang-orang budaya yang memperjuangkan ketiga-tiga perkara ni?
Saya dalam kapasiti saya yang berseorangan dan adalah 2-3 orang yang membantu saya tak nampak ada synchronization ataupun kerjasama di antara semua orang. Dan kita maklum, kita ada banyak jabatan kerajaan yang mempunyai kuasa untuk mengangkat sejarah kita. Tapi akhirnya kita duk salahkan orang politik lah. Sebenarnya tuan-tuan, untuk satu tapak ada sekurang-kurangnya 10 jabatan kerajaan yang mengawal selia setiap tapak-tapak yang ada, termasuklah bangunan dan sebagainya. Tapi saya tak mau salahkan orang kerajaan, sebab daripada satu sudut, kerajaan menyediakan dasar, menyediakan plan, menyediakan bajet. Tapi kita ni sebagai rakyat, kita yang kena ambil peluang. Generasi baru hari ni yang sedar betapa pentingnya penjagaan warisan sejarah dan budaya harus bergerak. Lalu ni kita kena bergerak dah. Kita bukan main sembang duk salah hang aku, hang ni tak betul, hang tu tak betul. Tak. Saya, bukanlah, sebenarnya tak boleh kata saya ni, akuan ni tak boleh, berdosa. Tapi saya terpaksa sebutlah. Dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, maka berlakulah apa yang berlaku di Kuala Kedah. Tuan-tuan dah tengok apa yang berlaku, apa yang saya usahakan. Dan sepatutnya setiap tempat, saya tak boleh cover semua. Sebab saya punya master berkenaan dengan Kota Kuala Kedah dan Pahang Sumsik. Saya tak boleh cover cerita di Kuala Muda walaupun saya tahu sejarah dia. Saya tak boleh cover cerita Tamadun Sungai Batu walaupun saya tahu sebuah sikit sejarah dia. Saya tak boleh cover cerita Merbuk walaupun saya tahu, sebab saya seorang manusia yang hanya ada satu akal saja. Dan ada satu kudrat. Saya tak ada banyak kudrat. Saya tak boleh pecah 7 macam Naruto, Sharingan apa semua. Jadi tuan-tuan yang ada di tempat masing-masing, saya buat uji kaji. Sebenarnya saya duk buat test. Bila saya tulis pasal satu tempat yang saya pergi, saya ada baca komen. Ini kampung saya, ini kampung makcik saya, ini kampung pakcik saya, ini tempat saya pernah besar. Jadi tuan-tuan yang duduk di kawasan kampung tu, saya rasa sepatutnya kena ada inisiatif untuk bangunkan kawasan masing-masing. Dan tak perlu tunggu kerajaan main nak buat. Saya faham bukan senang. Tapi kalau kita tak bergerak dalam skala yang diri kita sendiri, sampai bila-bila benda tu tak akan jadi. Berapa banyak tapak warisan kita yang dah hilang, kena sodok dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang warisan dan budaya, kita hanya tunggu dan lihat. Kita duk tengok, tunggu. Kalau Istana Sepah Chandra, semua orang tahu Istana Sepah Chandra macam ni, Taj Mahal lah, apalah, semualah. Kan? Tapi tak ada siapa pun yang nak pergi buat benda tu. Ini yang saya rasa yang pun ni pergi mana sebenarnya. Come on lah kan. Kita duk cakap pasal kenapa kita boleh keluar, kita boleh fly, kita boleh terbang keluar negara, kita boleh pergi tengok tempat sejarah orang, tapi kita tak mampu untuk bangunkan tempat kita sendiri. Pasal apa kita orang Kedah, kita pergi Johor, contohlah kita pergi Johor, kita boleh tengok Istana Abu Bakar sebagai contohnya. Kita boleh pergi ke area Mersing tu, saya tak ingat lah, lupa lah. Kita boleh pergi Terengganu sebagai contohnya. Kita pergi tengok tempat-tempat dia, tempat-tempat yang cantik dan indah. Tapi sepanjang saya duduk di Pahang, bila saya balik mai, mentaliti orang bukan anak negeri Kedah. Dia bukan main nak tengok apa yang ada di Kedah, tapi dia main nak makan. Kita ni duk cakap ni dalam Facebook, Kedah negeri yang tua, Kedah ada sejarah yang panjang. Tapi mana pergi sejarah dia? Orang dalam pemikiran setiap orang yang main ke Kedah, mereka main untuk makan saja. Rugilah kita kerana kita tak menunjukkan budaya, jati diri, warisan negeri kita. Dan yang kedua, Kedah ni hanya dikenali sebagai satu negeri yang mempunyai perguruan silat yang paling banyak.
Kalau sebut silat, Negeri Kedah tak ada negeri lain dah. Negeri lain ada lah silat masing-masing. Tetapi perguruan yang paling banyak adalah Negeri Kedah. So, dua perkara ni saja yang ada di Kedah. Tapi dalam Facebook, kita duk cerita Kedah negeri yang tua, Kedah ada candi, Kedah ada Kedah ada ni, Kedah ada. Macam-macam Kedah ada. Tapi di mana? Mana yang kita nak buktikan kata kita ada? Dan pembuktian ini akan menunjukkan kepada orang. Dan akhirnya, orang lain akan mengaku kehebatan negeri Kedah. Itu tujuan yang kita itu tujuan yang saya duk buat lah ni. Bukanlah kata saya nak buat ni pasal diri saya, tak. Bukanlah kerana saya nak angkat, saya nak buat ni, saya semua saya tak. Tak boleh letak saya di depan. Bila letak saya di depan tu melanggar fitrah saya sebagai makhluk yang lemah. Saya ni makhluk Allah Ta'ala saja. Tak ada kudrat saya untuk buat semua ni kecuali izin Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ramai-ramai buat, kita niatlah macam mana pun, lillahi ta'ala, kita buat sampai jadi. Baru ni saya pergi Masjid Pekalan Kakap. Masjid Pekalan Kakap di Merbuk. Masjid tua yang dianggarkan usianya 200 tahun. Bila saya pergi tengok dalam, di Kedah ni boleh kata masjid itulah masjid yang paling tua. Dan nak jadi cerita, hari ni saya jumpa dengan pegawai Jabatan Warisan. Saya pun sembang dengan dia. Saya tanya, cerita macam-macam lah. Dia duduk cerita Sungai Batu, cerita pasal Lembah Bujang, Pengkalan Bujang dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata, Pengkalan Kakap, Masjid Pengkalan Kakap tu, mereka dah buat preservation, mereka dah buat pemeliharaan 2 tahun lepas. Lepas tu mereka tak boleh buat apa sebab mereka duduk jauh. Jabatan Warisan ni dia cover 3 negeri. Jadi mereka serahkan Masjid Pengkalan Kakap tu kepada orang tempatan untuk urus. Jadi bila saya pergi dalam keadaan yang kita melihat sebuah masjid yang daif lah. Cuma dia bernasib baik sebab dia berada dalam tanah masjid baru. Masjid lah, masjid. Masih lagi dipelihara. Tuan-tuan ingat tak masjid di Kampung Belimbing, Melaka, aku tak salah saya lah, yang pernah dikatakan sebagai masjid paling tua di Malaysia. Akhirnya ranak. Duk salah dia cerita dah tu senang je. Orang ni salah orang ni, orang ni salah orang ni, orang tu salah orang tu. Lelah masjid tu runtuh. Semua putih mata. Tuan-tuan tahu tak, masjid lama ni dia ada bukan setakat nilai sentimental tau. Tuan-tuan bayang macam mana orang daripada seluruh dunia pi ke Candi Borobudur, pi ke Angkor Wat, pi ke Bagan untuk melihat kesenian kota-kota ni. Dan sebenarnya candi-candi, bukan candi Angkor Wat, Borobudur dan sebagainya itu, semuanya tempat ibadat bagi orang beragama Hindu Buddha. Kenapa kita orang Islam, kita tak boleh buat benda yang sama ke atas tempat kita sembahyang? Salahkah kita jadikan masjid kita sebagai tempat tarikan pelancong, khususnya untuk orang Islam? Sedangkan kita percaya bahawa tempat yang masjid-masjid lama ni mempunyai aura yang tersendiri. Sama juga dengan orang Hindu dan orang Buddha yang sanggup pi terbang berpuluh-puluh ribu kilometer semata-mata nak pi tengok Angkor Wat dan masuk semayang dalam tu. Saya pi Angkor Wat 2018. Saya pi ke Bangkok, Wat Ayutthaya, Wat Mahatat saya pi tengok. Saya pi tengok sebagai pelancong lah. Tetapi orang yang pi dengan niat agama, dia pi sembah sambil patung-patung Buddha dalam tu. Tapi kenapa kita tak boleh buat masjid kita lagu tu? Kita biar sampai anak runtuh habis. Lepas tu menyesal. Salah lah. Lemahnya orang Islam ni. Kita ni lemah. Lemah segala serba-serbi, lemah. Lelah tunggu Imam Mahdi. Awak ingat Imam Mahdi tu mai kosong ke? Saya bukan nak marah tuan-tuan, tapi saya nak menyatakan bahawa sepatutnya kita sebagai orang Melayu, kita sebagai orang Islam, kita kena tunjuk diri kita ni boleh. Kita kena mengatasi dan memberi gambaran kepada orang bukan Islam bahawa orang Melayu, orang Islam di negara ni tak lemah. Kita mampu untuk jaga warisan sejarah kita. Sebab itu melambangkan jati diri kita.
Sampai bila kita nak bercakap tentang soal perkara 151, 52, 53 dalam perlembagaan? Sampai bila kita nak cakap tentang hak-hak Melayu? Sampai bila kita nak cakap tentang wasiat raja-raja Melayu? Sedangkan wasiat itu adalah wasiat, perlembagaan adalah perlembagaan. Tetapi fizikal ataupun secara pandangan mata ialah bangunan warisan tapak-tapak sejarah tu. Yang ni yang kita kena semua kena fikir buat. Bukan saya seorang. Kalau saya seorang mampu ya. Kan? Kita bercakap tentang sebuah kerajaan tamadun yang tua. Tuan-tuan tahu tak? Ni saya pergi present paper. Saya pergi keluar negara ni dulu ni. Saya pergi present paper. Saya bentang kajian. Bila bentang kajian, saya kadang-kadang saya dapat peluang dibawa ke muzium. Saya pergi muzium. Saya pergi muzium Myanmar. Saya pergi muzium Bangkok. Saya pergi muzium Kemboja. Di Indonesia saya tak masuk dalam. Saya pergi tengok kot jauh sebab masa tak sempat. Tuan-tuan tahu tak, bila mereka buat map, peta laut lah, peta perdagangan. Peta perdagangan. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak, peta perdagangan kalau mai daripada India, dia pergi ke Myanmar, dia akan terus ke Melaka. Ini realiti tuan-tuan. Saya tak mohong. Kalau saya mohong pun saya boleh dapat apa. Kedah ni sepatutnya dia kena mai satu. Dia kena ada satu laluan kecil ke Kedah, baru dia turun ke Melaka. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tengok sendiri. Jadi di mana Kedah di mata dunia sebenarnya? Kita sembang kari lah. Kita duk sembang, kita negeri yang tua. Kita ada tamadun yang hebat. Tapi kita tak diiktiraf pun. Kita tak diiktiraf dalam sejarah dunia. Mungkin ada orang kata, tamadun Sungai Batu dah naik, kita dah bawa segala macam profesor mai. Tapi tuan-tuan nak tahu, mereka tu grup yang kecil. Mereka kumpulan akademik. Kumpulan akademik bukan kerja dia pergi buat tourism. Kumpulan akademik bukan kerja dia pergi cerita ke orang kampung. Dia duduk dalam lingkungan mereka. Mereka duduk dalam tempurung mereka saja. Kita pun masing-masing kalau orang buat tourism duduk dalam tempurung tourism. Orang buat keras tangan dalam tempurung dia saja. Sedangkan di luar negara, semua ni bergabung di satu tempat yang namanya Angkor Wat, yang namanya Prambanan, yang namanya Borobudur. Jadi tak mana hebatnya Kedah ni. Saya bukan bercakap tentang dalam negara saja, tapi saya juga tengok dah di luar negara. Saya siap habaq lagi pengalaman saya pergi ke Myanmar. Saya berjumpa dengan GM General Manager Museum Negara Myanmar. Saya pergi di Naypyidaw. Itu pengalaman saya yang saya rasa seronok lah pergi ke Myanmar ni. Walaupun susah nak dapatkan makanan halal. Tapi saya tegak. Sebab dia ada, kerajaan Bagan ni, dia lebih kurang sama tua je dengan kerajaan Kedah tua. Kerajaan Bagan ni satu kerajaan di Myanmar. Tuan-tuan boleh Google, boleh Wikipedia, boleh baca. Wujudnya lebih kurang sama saja dengan Kedah tua. Dia abad ke, saya tak ingatlah, saya malas nak sebut, saya salah. Dan dia ada candi-candi yang lebih kurang sama saja di Lembah Bujang. Sebab zaman tu zaman Hindu-Buddha lah. Hindu-Buddha sedang berkembang di alam kita lah, Asia Tenggara. Bila dia buat map, trade map, laluan laut tu, Kedah tak ada. Saya tanya, mana Kedah? Dia kata, kami tak tahu pun sejarah Kedah. Dia kata, pegawai tu kata, kami tak tahu pun Kedah ada sejarah. Negeri Kedah pun tak bisa dengar. Saya pergi ke Jogja, saya present paper. Pernah saya cerita banyak kali saya sebut benda ni. Saya cerita pasal kota Kuala Kedah. Pensyarah di Jogja tu, dia kata Kedah ni kat mana? Saya kata Kedah kat Malaysia, atas sekali, negeri yang paling utara. Bersepadan dengan Siam. Dia kata, pertama kali dia dengar, umur dia 50 lebih dah. Apa bayang tengok. Tak pelik lah macam kita lah. Bukan kita tahu kat Papua New Guinea tu ada kampung sekian-sekian. Bukan kita tahu dekat Sumatera tu ada tapak sejarah, kan? Itu tak pelik, kan? Cumanya macam mana kita yang duk sembang ni daripada A sampai Z berkenaan dengan Kedah, macam mana ni, apa sebenarnya yang berlaku?
Ha. Kita ni. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan yang menonton malam ni, saya rasa ramai yang travel keluar negara. Pernah pergi terbang sana sini. Pernah tak tuan-tuan tanya, tengok map mereka, tang mana dia peta negeri aku? Tang mana yang dikatakan sebagai Kedah negeri yang tua, yang mempunyai tamadun yang hebat? Saya yakin, kalau tuan-tuan pergi keluar negara pun, antara topik yang tuan-tuan akan sembang ialah berkenaan dengan sejarah. Bohong tak sembang pasal sejarah. Kalau tuan-tuan pergi, contohlah, saya tak pernah pergi Europe, saya pergi dekat Asia saja. Kalau tuan-tuan pergi ke, tak tahulah, mungkin pasal saya fly, saya terbang keluar negara, saya memang minat sejarah, so saya akan pergi tempat sejarah. Kalau orang yang kaki berjalan, dia tak minat sejarah, tetapi dia sikit sebanyak dia akan pergi tengok tempat sejarah secara tak langsung. Sama agak orang putih. Kalau kita dengar orang putih yang mai, orang Arab yang mai duduk dekat KLCC, dekat Bukit Bintang, yang orang duk kata punya banyak orang Arab, mereka pergi melepak di Langkawi, mereka akan mai juga tengok tempat sejarah. Mereka nak tahu apa budaya. Sebab sejarah itu cerminan kepada masyarakat dan budaya setempat. Mana? Orang putih mai sini, takkan dia nak tengok bangunan. Setakat bangunan, minta maaf cakap lah, setakat macam contoh bangunan paling tinggi di Lustak ni, Menara Lustak lah. Okey, setakat Lustak Mall, Menara Lustak, kat tempat dia macam boh. Malah lagi sophisticated. Dia main sini, dia nak tengok orang kita, dia nak tengok budaya. Cuba hampa tengok travel, orang-orang yang travel, apa ni, blogger apa, yang duk buat live sambil berjalan, yang banyaknya buat review makanan. Adalah percubaan seorang dua orang putih yang buat review pasal tempat-tempat sejarah. Tapi bila dia pergi, ada yang satu orang Jerman ke apa, saya tak ingat, saya tertengok lah bulan lepas. Dia berjalan kot dataran nak Lustak. Dia berjalan, dia masuk dekat istana balai besar apa semua. Dia kata ni, dia nak cerita apa pun tak tahu. Mana signboard? Signboard penerangan tak ada. Kita cerita pasal Masjid Zahid, mana ada penerangan Masjid Zahid? Mana dia route map pelancongan sejarah? Dia main Kota Gula Kedah, Dogiang, apa pun tak ada. Main Sungai Batu, apa pun tak ada, Dogiang. Information Center tak ada. Tu tang mana yang kita nak menduniakan sejarah Kedah ni, sedangkan benda tu pun tak ada. Saya bukanlah nak marah. Tapi at some point, pada satu sudut saya geram lah. Sama juga dengan cerita Perang Musuh Bisik. Kan? 6 tahun, 7 tahun saya fight benda ni. Saya melawan arus, menongkah arus. Ramai orang yang tak suka dengan apa yang saya buat. Saya tak kisah pun, pergi mampus lah. Sebab perjuangan tok nenek kita yang berjuang itu lebih besar daripada apa yang kita buat pada hari ini. Kita hanya mengingati perjuangan mereka. Kita bukan mengalami sakit, luka, kena tikam apa semua. Kita tak mengalami macam mana seksanya menjadi orang yang dikalahkan dalam perang. Kita tak merasa macam mana jadi orang yang dihina. Mana ada kita rasa semua tu. Tapi itulah yang cuba kita rasai. Kita nak merasai macam mana rasanya perit, sakit, geramnya bila dikalahkan dalam perang. Dalam sejarah Malaysia, cerita Perang Musuh Bisik bukan satu cerita yang dianggap global. Bukan satu cerita yang dianggap memelesiakan kita. Tak. Sebab tu cerita Perang Musuh Bisik dipandang sepi oleh orang Melayu daripada negeri yang lain. Sebab benda tu tak ada dalam buku teks. Ada. Saya belajar dulu tingkatan 3 tahun 98. Cerita Musuh Bisik memang ada. Tapi disebut sebagai Perang Kedah Siam. Satu muka surat saja. Tapi yang panjangnya cerita perjuangan Mat Kilau, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut dan sebagainya sebab melawan British. Cerita Perang Kedah Siam tak ada. Dan tak pernah diceritakan oleh sesiapa pun. Lah ni, saya ni cuba eksport cerita Perang Musuh Bisik ni kepada negeri-negeri yang lain. Alhamdulillah, dah mula ada orang yang buka mata. Saya ucap terima kasih kepada semua anak-anak Kedah yang merantau keluar,
Yang duduk di Kelantan, duduk di Terengganu, duduk di Pahang, duduk di Johor, Selangor, KL, Negeri Sembilan, Melaka. Yang ada di Sabah, Sarawak, saya ucapkan terima kasih. Kerana tuan-tuan telah pun berkongsi sedikit sebanyak dengan pengetahuan yang tuan-tuan ada berkenaan dengan cerita Musuh Bisik, maka terbukalah mata orang-orang Melayu yang lain berkenaan dengan cerita Musuh Bisik, yang merupakan satu-satunya perang yang melibatkan seluruh orang Melayu. Seluruh orang Melayu. Seluruh orang Melayu di alam Melayu. Termasuk dia yang berada di Filipina, di Sabah Sarawak, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Bukan perang kecil. Tapi macam mana kita nak bercerita ni ke dalam bentuk yang lebih global, yang ke dalam bentuk yang lebih besar. Saya buat cara saya lah, buat sikit-sikit, buat pentomin, saya menulis buku. Dan banyak lagi orang yang menulis tentang sejarah perang Musuh Bisik. Tapi nak buat, apa saya teringin nak buat sekarang, selalu saya sebut, insya-Allah saya dalam usaha nak buat tugu. Saya dalam usaha nak buat teater. Saya dalam usaha nak buat, sekurang-kurangnya kalau tak dapat buat filem, saya nak buat drama, telemovie 13 episod berkenaan dengan cerita perang Musuh Bisik. Sekadar kemampuan saya. Tapi kita yang ada ni, anak-anak Kedah ni, yang ada kemahiran, walaupun kita berada dalam bidang yang berbeza, tak semestinya kena tunggu hampa jadi orang sejarah baru hampa nak menulis, nak mengkaji tentang sejarah. Tak semestinya. Tetapi dengan kemahiran dan kepakaran masing-masing, kita duduk bersama-sama, kita gabung dan kita buat. Yang ni yang kita kena usaha. Banyak pula WhatsApp. Okey, saya pun tak tahu siapa dia berhenti dekat Don ni. Saya rasa ramai orang komen ni. Saya tak nampak kalau ada orang komen. Ada pun orang komen. Dia jadi genak dah. Dia jatuh pula. Saya tak boleh nak baca. Waalaikumsalam. Okey. Jadi semuanya terletak atas tangan tuan-tuan. Mungkin perjuangan saya ni perjuangan kampung. Saya berjuang sebab saya memang dalam hati saya pun main pada kampung. Saya bukan main beranak-beranak di pekan. Saya beranak di kampung. Saya sepanjang saya hidup ni memang saya banyak duduk di kampung. Jadi perjuangan saya orang style orang kampung lah. Bodoh tak erti apa. Tapi saya percaya bahawa kalau kita sentiasa bergerak, berusaha tanpa putus asa, insya-Allah hasil tu ada. Tak tahu nak mula dari mana. Impreza. Okey, saya senang ya. Saya dulu mungkin banyak orang kaji pasal Salah Silah. Saya Tok Wan saya orang Kuala Kedah. Luar Mayat lah. Jadi sebenarnya saya dalam mengkaji sejarah ni, saya pun tak tahu asal mula. Saya tiba-tiba dia mai satu panggilan, saya pun menulis pasal cerita perang Musuh Bisik. Saya pun bukan ada kampung, walaupun saya beranak di kampung pasal bapak saya polis. Jadi saya pindah rata, saya pergi merata, saya duduk banyak tempat. Jadi saya ni nak kata ada anak jati sesuatu kampung ni memang payah lah. Cuma sepanjang saya hidup masa kecil sampai saya bujang nikah dan sebagainya, saya sentiasa rasa, ni saya cakap terang lah, walaupun kan kecoh makan ramai-ramai di airport baru-baru ni, orang kata apa kampungnya. Memang itulah pandangan orang bandar, tuan-tuan, kepada orang kampung. Itu realiti yang berlaku. Ni saya dah dekat 40 ni. Memang itulah pandangan orang yang berada di bandar-bandar besar yang melihat orang kampung.
Itu memang realiti. Jadi, tapi mereka lupa bahawa di kampung-kampung inilah dia macam orang kampung ni macam duduk celah-celah hutan rimba. Tiba-tiba keluar rimau, tiba-tiba keluar gajah, tiba-tiba keluar pendekar-pendekar, yang semuanya mai pada kampung. Siapa pun tak sangka, siapa pun takkan ada orang sangka bahawa pemuda-pemudi kampung lah yang membangunkan bandar-bandar besar. Tak pernah pun siapa fikir. Bukannya mereka main daripada bandar tu jadi bandar. Dia kita cerita hari ni memang ada bandar. Kita cerita 50-60 tahun dulu. Yang membangunkan bandar-bandar baru, orang kata Cina dan sebagainya. Tapi pemuda-pemudi kampung yang berhijrah ke bandar tu lah yang membangunkan bandar-bandar tu. Kita semua sebagai orang-orang kampung yang sentiasa berjuang nak majukan bangsa kita. Tapi kita tak tahu nak pergi ke mana. Saya pun tak tahu nak pergi ke mana mula-mulanya. Kalau tuan-tuan tanya saya duk kaji perang, saya duk kaji sejarah, saya menulis itu dan ini dan apa semua. Saya pun sebenarnya tak ada arah tuju. Ni lillahi ta'ala saya cakap. Saya buat ikut je. Saya ikut. Orang kata swim with the flow. Berenang dengan arus. Ikut je. Pasal akhirnya, apa pun perbuatan kita yang menentukan kita hidup, mati, nasib dan sebagainya, Allah Ta'ala. Saya ikut je lah. Kalau inilah kehendak Allah Ta'ala, atas nasihat ramai. Ayahanda saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, dia kata kat saya, Man, hang buat je. Jangan lawan. Jadi saya ikut lah. Saya pun buat. Bukan nak kata saya buat ni, saya ada matlamat nak jadi gutu, saya nak jadi lagu ni, tak. Saya buat lah. Jadi tuan-tuan jangan fikir tak tahu nak mula di mana impreza no. Jangan fikir nak mula di mana. Kalau rasa tergerak hati, buat lah. Aku nak mula dengan kampung aku, tak apa, buatlah kampung dulu. Pelan-pelan cari kumpul maklumat sejarah dan sebagainya. Sebab akhirnya orang-orang yang kita bukan kata orang, akhirnya ilmu tu balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang akan buka semua tu. Pegang dan percayalah. Ilham ke, kita menulis ke, apa ke, semua Allah Ta'ala punya kerja. Saya tulis, macam saya ada up dekat status. Buku saya yang keempat, tajuk dia Agustin de Bellew. Menceritakan tentang Sultan Kedah yang ke-12. Saya tak pernah fikir saya akan tulis pasal sejarah Sultan Sulaiman Shah, Sultan Kedah ke-12. Saya tak pernah mimpi pun saya nak mengkaji pasal almarhum tuanku. Saya tak pernah fikir pun saya nak pergi buka cerita berkenaan lada hitam di Langkawi. Saya tak pernah letakkan satu set. Tiba-tiba dia mai je. Dia mai kat sudut hati saya. Saya duk baca dalam buku Baygon Kedah. Baygon Kedah saya baca. Cerita ni pasal apa tergantung. Saya punya style, saya suka, kalau kita puzzle, saya suka menyelesaikan puzzle tu. Timbul persoalan. Pasal apa cerita Sultan ni tak habis? Betul ke atas silsilah tulis macam ni? Saya sifat ingin tahu saya mungkin tinggi lah. Jadi saya pun carilah. Cari. Saya jumpa manuskrip Perancis yang dirujuk oleh ramai orang sebelum saya. Tapi ceritanya tak penuh. Jadi apa saya buat? Saya cari maklumat, kemudian saya baca sikit-sikit. Bukan senang nak cari bahan Perancis. Saya habis masa 3 tahun, saya kena cari orang yang boleh terjemah. Saya bukan erti cakap Perancis. Bila saya dah dapat baca dalam bentuk bahasa Inggeris, baru saya dapat, inilah cerita dia, inilah yang berlaku kepada Sultan Sulaiman Shah. 2, inilah yang berlaku kepada Langkawi, inilah yang berlaku kepada Lada Hitam Kedah. Ini saya cerita sikit, bukan kata saya nak pergi promo buku. Tuan-tuan tahu tak, selepas jatuhnya Melaka, Kedah lah negeri yang paling kaya. Tapi mana sejarah dia? Tuan-tuan tahu tak, semasa zaman Sultan Muhyiddin adalah kemuncak ataupun zaman keemasan negeri Kedah. Tuan-tuan tahu tak,
Hikayat Merom Mawangsa pertama kali disalin pada zaman Sultan Rijaluddin. Zaman di mana Kedah kuat dengan tenteranya. Sampai Sultan Rijaluddin, saya pernah cerita dalam YouTube, Sultan Rijaluddin boleh sound Raja Siam, jangan serang Patani. Pada zaman Sultan Rijaluddin lah Hikayat Merom Mawangsa pertama kali disalin, menurut Siti Awang Saleh. Pada zaman Sultan Rijaluddin lah Undang-Undang Kedah mula ditulis. Undang-Undang Kedah ni termasuk Undang-Undang Laut. Tuan-tuan baca Undang-Undang Kedah. Ada 2 negeri saja yang menulis tentang hukum kanun laut. Untuk makluman tuan-tuan, Melaka dan Kedah. Kira power lah Kedah. Sebab Kedah ada Undang-Undang Laut dia sendiri. Tapi kita ni saya duk cakap ni. Saya duk cakap, oh Kedah hebat tu, Kedah hebat ni. Tang mana yang apa nak pergi tengok ni? Tang mana? Apa dia bukti dia? Bukti tu tak boleh tunjuk. Tak ada. Kalau ada duduk dalam tanah. Bila ada dalam tanah, Pulau Mokhtar dapat sebagai contohnya, Pulau Mokhtar kata ada 3 biji kapal kat Sungai Batu kena naik dengan nilai dia 10 juta. 10 juta untuk naikkan kapal. Tapi apa orang kita buat? Oh, kita ni kerajaan tak betul. Kerajaan tak berminat. Kalau kita duk salahkan kerajaan, dia macam inilah, hang ada tanah. Hang ada tanah 1 ekar. Kan? Lepas tu hang salah. Ni Mardi tak mau tanam apa kat tanah saya. Ni apa farmer lah tak mau buat apa kat tanah saya. Tak, masalah tu tanah hang. Hang lah buat. Hang tunggu orang apa? Maafkan saya bukan nak tempit nak marah tak. Tapi saya nak menjelaskan kepada tuan-tuan, semua benda-benda ni duduk dalam tangan kita saja. Kita lah yang nak, tangan kita lah yang akan mencangkul tanah-tanah tu. Tangan kita lah yang akan mengangkat kapal-kapal yang ada di Sungai Batu tu. Tangan kita lah yang akan memelihara segala warisan yang ada di negeri Kedah. Tak ada orang lain tuan-tuan. Tak ada siapa pun akan boleh buat benda tu kecuali kita sendiri. Tak ada siapa pun akan bercakap tentang Istana Sepa Chandra. Tak ada siapa pun yang akan bercakap tentang sejarah Anak Bukit. Tak ada siapa pun yang akan bercakap tentang Istana Tengku Kudin yang dikatakan Istana Raja Bersiung. Takkan ada siapa pun yang akan bercakap tentang Kota Kuala Muda, tentang Kota Kuala Kedah, tentang kehebatan maritim Kedah. Tidak akan ada sesiapa pun yang bercakap tentang Mahsuri, kecuali anak-anak negeri Kedah sendiri. Ini kerja kita. Kerja semua kita anak-anak negeri. Dan takkan ada siapa pun yang akan bercakap tentang Perang Musuh Bisik kecuali kita sendiri dan sekalian waris-waris yang ada. Jadi semua duduk dalam tangan kita. Tak perlu kita menuding jari, salahkan orang tu, salahkan orang ni. Cuma nak bermula tu macam mana? Nanti kita cari satu solusi. Saya ada NGO, saya tubuhkan satu NGO yang kami sedang bergerak dalam cara kami sendiri. Banyak NGO kat Malaysia ni. Tapi saya duk nampak banyak, tak tahulah, banyak masalah. Saya pun tak mau nak serabut, tak mau nak fikir. Saya tak mau dah fikir masalah, saya pun tak mau dah nak fikir menyalahkan orang tu, tak mau dah. Lah ni saya mai, saya dah balik negeri saya dah duduk di negeri Kedah ni, saya dah balik. Saya mai sekarang ni, saya nak mai buat kerja saja dan nak mai menyelesaikan masalah. Saya dah tak mau dah tunjuk salah orang ni, salah orang tu. 12 tahun, tuan-tuan, saya sabar. 12 tahun saya berada di perantauan, melihat keadaan negeri saya. 12 tahun saya bersabar. 12 tahun saya tunggu. Apa aku nak, macam mana aku nak buat bagi jadi. Akhirnya saya alhamdulillah, izin Allah Ta'ala, saya pernah kata kepada waris-waris Musuh Bisik, kalau saya tak balik negeri Kedah, maka sumpah 7 panglima besar ni, masih lagi berterusan. Tetapi seandainya saya balik ke negeri Kedah atas izin Allah Ta'ala, maka habislah segala sumpah yang pernah dilafazkan oleh 7 panglima besar negeri Kedah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izin saya balik. Maka selepas saya balik ni, saya nak buat balik semua perkara yang saya impikan selama 12 tahun.
Tujuh paling besar ni tahu siapa? Tengku Kudin, Mat Saad, Datuk Omar Ali, Datuk Suraja Wangsa, Tengku Taib, Tengku Mak Akib, dan last sekali Tengku Abdullah. Ni tujuh paling besar lagi dah. Saya tak tahulah ni saya punya rasa sendiri. Saya rasa kalau tujuh, sebab saya rasa mereka mesti ada lafaz sesuatu. Macam Masuri lah. Bukanlah nak kata saya ni ada darah Tengku Kudin ke apa, tak. Tapi tak tahulah, dia main sendiri lah. Dia main satu perasaan, kalau aku tak boleh balik, maka sumpah tu. Sebab 7-7 Panglima ni semuanya mati di luar negeri Kedah. Ada yang makam pun tak tahu di mana. Memang tak tahu sungguh lah Tengku Kudin. Kita tahu dia mati di Kuala Kedah, tapi kita tak tahu makamnya di mana. Tengku Mat Saad pun walaupun katanya mati di Kedah, tapi kita tak tahu makamnya di mana. Datuk Omar Ali pun sama, Tengku Abdullah pun sama, Datuk Suraja Wangsa pun sama, Tengku Taib pun sama. Di mana makam dia? Seorang pun tak tahu. Jadi mereka ni semua mati di luar Kedah. Jadi maka saya, Syekh Samad Falim Bani lagi satu, no? Saya lupa Syekh Samad Falim Bani. Jadi saya menyeru semua anak-anak negeri Kedah, seluruh waris musuh bisik, balik main negeri Kedah. Kita main duduk sembang. Banyak lagi waris yang ada. Saya tahu di luar sana banyak lagi waris yang ada. Bukan saya kata kita nak menggugat kerajaan, tak. Kita main tolong tuanku. Kita main tolong negeri kita. Bukan orang lain dah tak boleh tolong dah. Orang lain tak boleh tolong. Kita kena main tolong. Tolong negeri kita, tolong negeri kita sendiri sama. Lancarkan tabung musuh bisik. InsyaAllah Pak Su. InsyaAllah. Okey. Jadi sekali lagi kepada tuan-tuan, buruk baik negeri kita duduk di tangan kita. Negeri kita ni seperti kain yang sudah bercorak-corak, tetapi di tangan kita tu ada kelorok. Ni saya nak reverse psycho. Di tangan kita tu ada kelorok. Maka kita lah yang akan memutihkan kembali negeri kita. Memutih tu kita buat balik lah. Benda yang lepas jangan dikenang. Benda tu dah jadi sejarah, nak patah balik tak boleh. Jadi kita lah, tangan-tangan kita lah yang membina sejarah baru untuk negeri kita. Jangan jadi penulis sejarah saja, tetapi jadilah sebahagian daripada sejarah. Sesungguhnya, walaupun nama tuan-tuan tidak dikenang di dunia, tapi percayalah, amal yang baik Allah Ta'ala akan catat. Dan nama tuan-tuan akan disebut oleh malaikat. Kena azam macam tu. Kalau tok nenek kita mati berjuang mempertahankan tanah air dalam membebaskan negeri Kedah. Bukan setakat orang Kedah saja, tetapi seluruh orang Melayu. Sebab apa dipertahankan negeri Kedah? Sebab apa orang Pahang sanggup turun, orang Selangor sanggup turun, orang Sumatera sanggup turun? Sebab di negeri Kedah lah antara negeri yang paling ramai ulama'. Nombor 2 Kelantan. Seruan ulama'-ulama' di Kedah itulah yang menyebabkan semua orang Islam turun. Dan sekiranya jatuh negeri Kedah ke tangan orang-orang asing, maka habislah seluruh negeri-negeri Melayu. Bukanlah kata saya nak bangga, nak tunjuk riak negeri Kedah tempoh, tak. Tetapi kitalah sah pertama. Ini kata lafaz Tok Guru saya. Dia kata, man, kena ingat, kita ni saf yang pertama. Tumbangnya saf pertama, maka habislah saf-saf yang lain. Sebab tu 21 tahun perang. Tanpa putus asa. Mati seorang masuk. Mati seorang masuk ganti. Mati seorang masuk ganti. 21 tahun. Bukan kata orang Kedah saja. Orang lain pun tolong main sama. Jadi apalah salahnya? Kita semua bersatu, buat kerja dan berjuang dalam bentuk yang lain, tetapi dengan azam yang sama. Mempertahankan negeri kita daripada hilang sejarahnya. Sembang ni habis sembang lah. Ramai dah orang sembang nak buat tu, nak buat ni. Buat je lah, tak payah sembang. Buat je. Nak kira orang cakap ni apa pun tak boleh. Jangan duk kira dah.
Asal benda tu betul kepada kita dan memberi manfaat dan tidak mudarat kepada anak bangsa kita, buatlah. Sampai bila kita nak duk takut? Ini negeri kita. Ini negeri kita. Ini agama yang kita junjung. Pertahankanlah. Muliakanlah. Mulia Melayu kerana Islam. Mulanya negeri Kedah kerana syiar agama. Kita duk sebut dekat Gunung Jerai ada masjid lama Syekh Syekh Abdullah Al-Qumari mengislamkan Raja Kedah di Gunung Jerai. Mana ada gunung lain dah nak bab bagi kat hampa. Negeri Kedah saja yang diislamkan di atas gunung. Orang lain semua di bawah. Tu kata mulia. Sekali kata ni pula kan, orang kata ni sekali saya pergi ke Johor lah apa kan. Tapi kita fikir macam tu sudah. Satu-satunya masjid atas gunung di negeri Kedah. Mana ada masjid lain? Cuba pergi tanya sejarah negeri lain. Masjid Melaka atas bukit je. Kedah ni masjid di atas gunung. Punya nak habaq. Orang-orang Kedah ni mengangkat agama Islam tu, memartabatkan agama Islam tu, meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Tempat yang habis tinggi dah. Lembah Bujang pun di bawah kaki. Di kaki Gunung Jerai. Tapi mainnya Islam, kita letak Islam di tempat yang paling tinggi. Di atas puncak Gunung Jerai. Jadi apa salahnya kalau kita berjuang? Apa salahnya kalau kita pertahankan apa yang kita ada? No? Okey. Jadi setakat itu saja saya bercerita pada hari ini. Ada orang duk WhatsApp dah, boleh tak apa lah dia kata. Okey, jadi tuan-tuan, sebelum saya nak habis ni, insya-Allah pada 23 hari bulan kepada kawan-kawan yang berada di Sungai Petani, insya-Allah jumpa saya di sana pada jam 11 lah, 11 hingga jam 1 lah. Sebab hari Jumaat tu kita sembang Jumaat. So, saya akan berada di Sungai Petani pada 23 bulan ni lah. Untuk pelancaran buku saya, iaitu pelayaran dari Zamin Turan ke Langkawi. Ada 2 buku yang akan saya lancarkan, iaitu buku Misteri Raja Bersiung dan pelayaran Agustin di Beliau ke Negeri Kedah. Jadi kepada kawan-kawan yang berada di daerah Kuala Muda, jumpa tuan-tuan di sana. So apa yang saya boleh tak ni, tuan-tuan ambil lah. Peganglah. Dan buatlah. Jangan tunggu. Jangan harap kepada satu orang saja. Sesungguhnya seorang panglima takkan mampu untuk memenangi perang tanpa ada panglima di sisinya. Seorang panglima tak mampu untuk berjaya dalam pertempuran kiranya tak ada hulu balang. Macam itulah sampailah ke rakyat jelata. Jadi atas tuan-tuan lah nak letak diri tuan-tuan ni di mana. Dan semoga berjayalah hendaknya apa yang tuan-tuan usahakan. Okey. Saya pun tak tahu tak boleh nak baca soalan. Dia jadi apa dah. Sekadar itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.